Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan, 奉主耶稣圣名讲道， kita akan buka bersama-sama perumpamaan yang ketiga dan keempat. 我们要看第三个和第四个比喻。 Ya, perumpamaan kedua sampai ketujuh adalah dalam kerangka waktu sejarah sebuah gereja. 第二、第七就是关于时间迅速，就是使徒的历史。 Nah, kita lihat ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. 我们看Matius 马太 pasal 福音 13 13章 ya sampai 35. 到35节， Kita baca bergantian. 我们 Matius pasal 13 perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat 31. 31节， Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. 32. 这原是败种时里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，结成了树。天上的飞鸟来绣在它的枝上。 Ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. 34. 这都是耶稣用比喻对众人说的话，若不用比喻，就不对他们说什么。 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Perumpamaan 2 sampai dengan perumpamaan yang ke-7 ada istilah hal kerajaan sorga, seumpama hal kerajaan sorga. 第二到第七个比喻都是跟天国有关的。 Ya, tentang hal kerajaan sorga itu adalah tentang gereja Tuhan ya, kerajaan Tuhan di dunia. 天国就是教会，在世界上就是教会。 Sedangkan perumpamaan 1 dan perumpamaan 8 tidak ada disebutkan hal kerajaan sorga itu seumpama. 第一和第八的比喻没有讲到那个天国。 Nah, kita lihat perumpamaan yang ketiga biji sawi. 我们看第三个比喻， Biji sawi ini menggambarkan sebuah pertumbuhan. 芥菜种是好像一个成长。 Yesus pernah berkata ya, bila imanmu sebesar biji sawi, maka kamu akan bisa memindahkan sebuah gunung. 曾经主耶稣说，如果你的信心像芥菜种，那你就会搬一个楼。 Ya, biji sawi itu mungkin sebesar kurang lebih kayak kacang hijau, Bapak Ibu. Bahkan mungkin bisa lebih kecil lagi. Ya, itu biji sawi. 芥菜种好像是跟绿豆一样小，但是可能更小一点儿。 Jadi ini berbicara tentang sebuah pertumbuhan gereja. 这个讲是教会的成长。 Karena biji sawi seringkali berbicara tentang sebuah pertumbuhan iman, dan dalam Matius pasal 13 konteksnya adalah pertumbuhan kerajaan sorga, ya 因为芥 gereja. 菜种常常提到的就是教会的成长。 Nah, tetapi yang anehnya Bapak Ibu, ayat 32, 32节， memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. 很稀奇的是，它是最小的种子，但是等到长起来，却比各样的菜都大，切成了树。 Jadi kita lihat pertumbuhannya itu pertumbuhan yang tidak normal, menuju pada sebuah pertumbuhan yang aneh. 所以我们看它这个成长是好像不是很正常的。 Kalau kita lihat biji sawi itu adalah sejenis sayuran. 如果我们看芥菜种它是一个蔬菜， Dalam bahasa Yunani adalah lakanon. 希腊语说是拉卡农， Tetapi berubah menjadi pohon besar. 但是变成了树。 Sekarang di sini banyak ibu-ibu punya pengalaman mungkin menanam di rumah. 可能在这儿姐妹有很多经验，在家里可以种树。 Mungkin kalau di Jakarta susah ya punya lahan ya. Kita paling hidroponik, nanam sayuran. 可能在雅加达很难有很大的土地，所以可能我们用别的方法种树，就是 hydroponic。 Apakah kita menanam kangkung berubah menjadi pohon mangga?
我们如果种那个空心菜，会变成芒果树吗？ Ya, kangkung kan jenis sayuran berbeda Kung- dengan pohon mangga, pohon durian, berbeda saudara. 空心菜是一种蔬菜，但是芒果是一棵树。 Kalau dalam bahasa Yunaninya pun juga berbeda. Pohon itu dendron. 在希腊语也是，他们说的是 dendron， Artinya lakanon nggak akan mungkin bisa berubah menjadi dendron. 意思就是拉卡农不可能就变成 dendron， Sayuran 变成树， berubah menjadi pohon besar. 蔬菜就变成一棵大树。 Nah, ini adalah sebuah perubahan yang aneh sekali Bapak Ibu. 这个很奇怪的变化。 Sehingga kalau kita lihat ada istilah ginomai. Perubahan itu disebabkan karena perubahan ginomai Bapak Ibu. 所以我们可能听到 ginomai， 这就 Jadi 是 secara ginomai. 以 ginomai 的方式。 Ya, mungkin nanti di Akon Onesimus akan bisa lebih menjelaskan lebih dalam lagi. Perubahan ini adalah perubahan secara ginomai dari sayuran menjadi pohon besar. 这个变化好像是以 ginomai 的方式就改变了。 Perubahan apa itu? 什么变化呢？ Perubahan yang dikuasai oleh roh. 就是发生因为被灵控制的， Nah, jadi perubahan yang tidak normal karena dikuasai oleh roh. 就是很奇怪的变化，因为被灵控制的。 Ya, kalau saya nanam sayuran kangkung bisa berubah jadi pohon durian, saya senang sekali Bapak Ibu ya. 如果我种空心菜，就会变成榴莲树，哇，我非常高兴。 Tapi DNA-nya itu pasti berbeda. Itu merusak DNA yang ada. Nggak mungkin sayuran itu punya DNA yang berbeda dan pohon durian itu punya DNA yang berbeda. 但是蔬菜有脱氧、核糖、核酸，和那个树的不一样。 Nah, ini menggambarkan tentang perubahan gereja yang tidak normal. 这就是描述教会变化的，不是很正常的。 Sebagian besar gereja berpikir ini adalah perubahan yang sangat bagus. 大多数的教会想这是很好的变化， Karena dikatakan bahwa ayat yang ke-32, 32节说， ketika bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi gereja itu bertumbuh menjadi besar, pohon besar. Awalnya hanya biji sawi jadi pohon besar. 教会从小小的芥菜种就变成一棵大树。 Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dari sayuran kecil, pendek, jadi pohon besar. Wah, itu kan suatu perubahan yang sangat besar sekali berbeda. 很奇妙吧？从一个小小的种子就会变成一棵大树，那个是很大的变化。 Tapi masalahnya yang bersarang itu siapa Bapak Ibu? 但是问题的是，在那边绣的是谁？ Yang bersarang itu adalah burung. 在那边绣的就是飞鸟。 Bagi gereja pada umumnya berkata ini kemajuan gereja yang sangat bagus sehingga bisa pohon besar itu bisa merindangi, bisa membuat burung itu bersarang, sangat bagus sekali. Tapi bagi kita itu nggak bagus. 很多教会觉得这是一个很好的，因为飞鸟来绣在那棵树，但是对我们教会来说，那不是很好的变化。 Karena burung itu kita lihat dalam konteks Matius pasal 13 itu adalah si jahat. 因为飞鸟在马太福音13章指的是魔鬼恶者。 Ayat yang keempat, Matius pasal 13 ayat yang keempat. 请看马太福音13章4节。 Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, jadi burung itu memakan benih Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh dalam hati orang yang ditanam di pinggir jalan. 飞鸟来吃尽种子，所以呢，在人的心里它不能成长。 Jadi kalau kita lihat ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya. Ini adalah burung, Bapak Ibu. 19节， Ya, ayat 19 ya. Jadi yang merampas benih itu memakannya adalah burung, yaitu si jahat. 多起种子就是飞鸟，它就是恶者。 Jadi gereja ini berubah menjadi gereja yang bertumbuh secara tidak normal dan si jahat bersarang di dalamnya. 所以呢，这个教会就变成成长的不是很正常的，在里面有很多飞鸟。 Slide berikutnya, 请看下一个。 slide sebelumnya.
前一个 Nah, Bapak Ibu kalau Sangka. kita lihat, biji sawi itu adalah tanaman semak yang seperti ini. 如果我们看芥菜种，就是好像是这样的植物， Ya, jadi nggak mungkin tanaman semak seperti ini menjadi pohon besar. 它这样的植物好像不能变成一棵大树。 Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah mustard seed ya, mustard seed. Jadi itu biji sawi. Seharusnya menjadi sayuran seperti ini, bukan menjadi pohon besar. 芥菜种应该是变成蔬菜，不是一棵大树。 Nah, ini adalah perubahan yang dikuasai oleh roh. 这就是发生因为被灵控制的。 Oke, kita lanjutkan. Kita lihat dalam sebuah Waman sejarah Cishi. kehancuran gereja para rasul. 那个使徒的历史，使徒教会的历史。 Ya, bisa lihat bagan. Sejarah kehancuran gereja para rasul, kalau kita lihat, gereja para rasul mengalami kemunduran semakin mundur. 我们看使徒教会为什么会那个被毁了？因为它好像退迟了， Ya, semakin mundur ya. Di mana 往前 tadi 退。 sudah kita bahas bahwa gereja Galatia saja dalam waktu 2-3 tahun sudah cepat berubah. 刚才我们提了加拉太教会2-3年就已经有变化了。 Dan juga rasul-rasul di akhir-akhir pelayanannya baik sekali berkata-kata dengan tegas dan galak sekali menyampaikan tulisan-tulisannya. 开端的时候，使徒一直讲的很强烈的讲，而且他说的都是很好的，按照神的道。 Nah, kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal 16, ini tulisan Paulus ya. Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18. 请看罗马书16章17节到18节。 Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18, 如果我们看罗马书16章， Paulus menegur orang-orang yang melayani perut mereka. 保罗批评只服侍自己的肚腹。 Dan kalau kita lihat 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 4, 如果我们看格林多后书11章， 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 4, 格林多后书11章 ya dikatakan Yesus yang 1节 lain, 到4节，在这儿提到就是另一个耶稣， di mana kamu bisa disesatkan oleh pikiran kamu disesatkan oleh karena Yesus yang lain. 你的思想就会被迷惑。 Nah, jadi kalau kita lihat dalam tulisan para rasul di akhir-akhirnya itu sangat galak sekali Bapak Ibu. 如果我们看最后那个使徒写的，他非常强烈的、很凶的。 Kalau Petrus nulisnya apa? Bagaikan anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Itu tegas sekali Petrus menuliskan. 彼得写的就是好像狗回到 Anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. 猪回到它的水缸。 Ya, itu kan bisa dikatakan mungkin kata-kata yang sangat menyakiti hati. Tapi itu harus disampaikan karena banyak sekali jemaat yang berubah. 那个很伤人的词，但是必须给他们传，因为很多信徒已经他们的信仰就变了，信心变了。 Dan kita lihat dalam tulisan Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. 我们看在约翰1书、约翰2书、约翰3书， Dalam kitab 1 Yohanes dituliskan bahwa permasalahan itu adalah banyak jemaat bisa tertipu dengan banyak roh gitu ya. Padahal cuma satu roh yang benar. 约翰1书讲的很多信徒就是好像相信在这个世界有很多灵，其实我们在这个世界只有一个灵。 Jadi ujilah setiap roh. 1 Yohanes pasal 4 ya. Kalau kita lihat ya, Yohanes itu mengatakan kepada jemaat, ujilah setiap roh. Enggak semua roh itu berasal dari Tuhan. 1 Yohanes itu.
我们看约翰一书，约翰一书 Ya, 1 Yohanes ya. Nah, sedangkan 2 Yohanes permasalahannya adalah satu kebenaran. 约翰二书的问题就是真理的问题。 Jadi 1 Yohanes berbicara tentang satu roh, ingat satu roh, karena banyak roh lain yang bisa menyesatkan. 2 Yohanes berbicara tentang hanya ada satu kebenaran, tidak ada yang lain. 约翰一书提的就是只有一个灵，约翰二书提的就是只有一个真理。 Sehingga ketika ada orang datang kepadamu dan dia tidak percaya Yesus, tidak percaya juru selamat, nggak usah dia masuk ke dalam rumah kita. Dalam 2 Yohanes ya, usir dia. 所以，如果有人来到我们这边，然后他不相信主耶稣，我们要把他赶出去， Karena orang itu tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. 因为他没有在神的道里面住。 Yaitu 2 Yohanes, Bapak Ibu, salah satu ayat 7, 9 sampai 10. Nah, 3 Yohanes itu berbicara tentang permasalahan satu tubuh. 约翰三书就是讲的是一体。 Nah, kenapa? Karena di sana ada permasalahan Diotrephes yang suka menjadi pemimpin dan pengaruh di dalam gereja. 因为在那边有一个问题，就是丢特肥，他很喜欢在教会当领袖， Jadi sudah terjadi sebuah permasalahan organisasi gereja. 所以在我们教会的组织有问题。 Ya, organisasi gereja bisa terpecah karena Diotrephes ini seorang pemimpin yang punya pengaruh, tapi pengaruhnya ke arah yang tidak baik. 这个丢特肥他有影响力，但是他的影响力是不好的。 Nah, jadi kita lihat 1 Yohanes berbicara tentang satu roh, 2 Yohanes berbicara tentang satu kebenaran, dan 3 Yohanes berbicara tentang permasalahan satu tubuh. 约翰一书是讲的是灵，一灵；约翰二书是讲的是一个真理；约翰三书讲的是一体。 Nah, jadi permasalahan gereja pada saat itu semakin besar, Bapak Ibu. 所以 Gereja itu berubah dari biji sawi menjadi pohon besar. 那时教会的问题越来越大，从芥菜种就变成一棵树。 Dari kurvanya sempurna menuju kepada ketidaksempurnaan. Menurun dan hancur gereja para 从 rasul. 从完美一直下降，然后就变成不完美了。 Sedangkan gereja Yesus Yati seharusnya dari ketidaksempurnaan menuju kepada kesempurnaan itu. 真耶稣教会应该是从不完美就变成完美的。 Ya, kita lanjutkan perumpamaan ragi, Bapak Ibu. 我们继续那个面教的比喻， Kita buka Matius pasal 13. 请看马太福音13章。 Perumpamaan ragi ini juga kalau kita lihat bagannya, ini juga sama Bapak Ibu. 马太福音的比喻，如果我们看我们的图画， Ayat yang ke-13. 13章，13节。 Matius pasal 13. Kita lihat ayat yang马太福音13章ayat yang ke-33. 33节。 Ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diam-diam diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, jadi perumpamaan ragi ini adalah ada seorang perempuan yang mengambil ragi itu. Dia yang menabur ragi itu. 有妇人拿来面教， Jadi perempuan itu mengadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. 藏在三斗面里，直到全团都发起来。 Ya, tepung itu yang harusnya murni, tepung itu kan murni seharusnya ya, Bapak Ibu. Kadang-kala tepung itu digambarkan seperti Tuhan Yesus roti ya. Tapi karena perempuan itu mencampurkan ragi, jadi kamir seluruhnya. 面应该是像主耶稣纯洁，但是他因为放了面酵就发酵了。 Perempuan ini siapa Bapak Ibu? 这个女的是谁呢？ Siapa perempuan ini? 是谁呢？ Nah, inilah kita belajar hermeneutik di mana ayat menjelaskan ayat, ada hubungannya bahwa perempuan ini seringkali digambarkan adalah gereja. 这个女的就是意味着是教会。 Dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 1. 约翰二书第2章1节， 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa gereja adalah seorang ibu. Gereja adalah seorang ibu. 教会就是母亲。 2
2 Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Sedangkan Wahyu pasal 12 ayat 1, ya, perempuan yang diserang oleh naga, perempuan ini juga menggambarkan tentang gereja. 在启示录也是描述一个女人，这个女人也是教会。 Ya, jadi kalau kita lihat, perempuan ini berbicara tentang gereja. 所以如果我们看这个女人，她讲的就是教会。 Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ragi berkembang artinya gereja secara dunia berkembang pesat tetapi di dalamnya berubah. 我们可以做结论，这个面教就发酵了，就是它变成很大，好像我们的教会就是变成很大，但是有改变了。 Banyak dikatakan kalau kita lihat gereja kelihatan secara organisasi mungkin bertambah besar. Gedung gereja semakin bagus, tetapi banyak ragi-ragi di dalamnya. 从组织来看，好像教会是成长了，越来越大，然后教会的楼也是越来越好，但是在里面有很多面教。 Nah, Bapak Ibu, Rasul Yohanes meninggal tuh tahun 90 Masehi. 使徒约翰就是在公元90年去世了。 Kemungkinan besar di tahun 90 Masehi terakhir dia menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. 他公元90年，他最后一次写的信就是启示录。 Dalam catatan sejarah 110 Masehi, 历史记载公元110年， ya, di dalam Didache itu sebuah pengajaran yang mereka anggap Didache itu pengajaran para rasul. 在地大课就是使徒的教导。 Nah, dalam waktu 110 Masehi, ya, sesudah Yohanes meninggal, gereja mengalami perubahan dari baptisan, dari perayaan dan lain-lain. 使徒约翰去世以后，教会有很大的改变，从那个施洗的等等。 Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat Didache halaman berapa, tahun 110 Masehi, di situ dijelaskan perubahan-perubahan. Dibaptis tidak harus di air yang diselam di dalam air, bisa diberikan air gitu ya, dituangkan air, tapi tidak diselam. Jadi banyak perubahan-perubahan terjadi. 就是你们弟兄姐妹可以自己看110年那个地打课，就是有很大的变化，好像受洗就不按照神的道。 Ya, dan bahkan hari Sabat perlahan-lahan berubah, tidak lagi dirayakan di hari Sabtu, hari Sabat. 安息日也有变化，守安息日有变化，不是星期六，但是改成星期天。 Nah, itu sudah mulai tuh. Pokoknya tahun 110 Masehi Didache itu perubahan sedikit tapi pasti, kebenaran itu ragi semakin masuk. Tahun 156 Masehi itu adalah gerakan Montanisme. 就是从公元110年就开始有变化了，然后公元150年就有那个蒙塔尼主义运动。 Ya, Montanisme ini adalah seorang bernama Montanus. Dia menyatakan bahwa dirinya digerakkan oleh Roh Kudus dan tubuhnya itu adalah sebuah bejana atau wadah di mana roh penolong itu masuk dalam diri dia. 这个蒙塔努斯说，他被圣灵感动，他的身体是圣灵的器皿。 Sehingga ketika seseorang dapat Roh Kudus, kata Montanus adalah dia harus bisa tertawa tarian roh seperti kerasukan. 蒙塔努斯说，如果有人领受了圣灵，他一定要笑，或者呢跳舞。 Jadi tidak sadarkan diri. 好像没有好像不清醒， Karena sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. 因为被灵控制的。 Dia akan mengeluarkan suara dan mengeluarkan gerakan-gerakan semuanya tidak terkendali karena dikendalikan oleh Roh Kudus. 他会发出声音，会跳舞，他不会控制自己。 Nah, Bapak Ibu bisa kita bayangkan 156 Masehi artinya tidak ada perbandingan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada para rasul dengan Roh Kudus yang diterima oleh Montanus ini. 公元160年，我们不能相比使徒领受的灵言和使徒领受的圣灵和
这个蒙塔努斯领受的圣灵。 Contohnya seperti inilah Bapak Ibu. Kalau sekarang kita lihat orang dapat Roh Kudus itu muntah-muntah. 如果我们给一个例子吧，如果我们看有一个领受圣灵他呕吐， Kita akan berkata itu bukan Roh Kudus. 我们相信那不是领受圣灵。 Roh Kudus itu seperti kita nih dapat Roh Kudus, tenang, tertib, sadar, dan membangun diri saya. 领受圣灵就是我们会清醒，很安静， Benar gak Bapak Ibu? Karena ada perbandingan. 是不 Yang 是？ Roh Kudus gereja Yesus Jati dengan Roh Kudus gereja lain. Kita bisa bandingin. Iya, Roh Kudus woman gereja kayak- lain mungkin seperti itu. Roh Kudus gereja kita seperti ini. 因为我们可以相比，我们教会领受圣灵是如何，别的教会领受圣灵是如何。 Nah, ya gak Bapak Ibu? Karena ada perbandingan. Tapi Syukur, pada saat itu sebagian orang percaya karena tidak ada perbandingan. Oh, kalau dapat Roh Kudus itu seperti itu ya. Teriak-teriak, keluarin suara, dikendalikan oleh Roh Kudus, tidak terkendali. 但是那个时候不能相比，所以他们相信，如果是我们领受圣灵就是这样，会笑啊，会跳舞啊。 Nah, tak sedikit orang juga berkata bahwa Montanus ini mengajarkan ajaran yang sesat. 也不少人觉得这个蒙塔努斯，就教导这个不好的教导。 Nah, makanya gereja Katolik itu artinya umum ya Bapak Ibu. Dia mau memisahkan diri bahwa inilah gereja yang lebih benar dibandingkan ajaran-ajaran yang lain. Ya. 所以天主教教会他要分开，他觉得他那个教导是不好，他们的更好。 Jadi pada saat itu Roh Kudus tidak dicurahkan lagi sehingga orang tidak bisa membedakan mana Roh Kudus yang benar-benar diterima oleh para rasul dengan Roh Kudus yang disebutkan oleh Montanus ini. 那个时候他们没有那个圣灵没有再浇灌了，所以他们不能分别哪一个是像使徒教会的时候他们领受的圣灵，哪一个是哪一个是他们现在领受的圣灵。 Dan pada tahun 350 Masehi, 公元350年， nah inilah kekaisaran Konstantin percaya menjadi Kristen dan hampir 56% kekaisaran Romawi menjadi Kristen. 君士坦丁帝国就成为基督教。 Tetapi sebenarnya banyak perubahan-perubahan terjadi di dalamnya. 其实在里面，在内部里面有很多变化。 Bapak Ibu, Montanus ini sebenarnya gerakan yang bisa kita lihat ya perkembangan daripada Roh Kudus itu tahun 80-an ya. Gelombang pertama orang-orang menerima Roh Kudus. 其实这个蒙塔尼主义运动就是在公元80年，就是那个时候很多人领受圣灵。 Ya, Montanus itu cikal bakalnya ya awalnya. Tapi tahun 80-an kita masih ingat ya gelombang pertama orang dapat Roh Kudus itu harus muntah di gereja. 那是第一批人领受圣灵，但是那个时候很多人领受圣灵，他们就呕吐。 Muntah itu supaya dosa dan kecemarannya dikeluarkan. Ya. 呕吐就是让罪恶和玷污吐出来。 Ya. Dan orang-orang percaya, oh itu gerakan Roh Kudus. Dapat Roh Kudus itu harus keluarin yang najis dari tubuh kita. 很多人相信，就是领受圣灵，就是我们要把邪恶的从我们的身体吐出来。 Tahun 90-an, seorang mendapatkan Roh Kudus, dia harus gelombang kedua itu tertawa. Toronto Blessing ya, kita kenal ya. Tertawa dia dapat Roh Kudus. 第二批人就是在80年代，就是在多伦多Blessing. 多伦多 Ya. 祝福。 Ya, gereja Toronto Blessing. Jadi kalau orang tertawa dia sukacita dipenuhi Roh Kudus. 如果人笑了，那他就是充满了欢喜，就是被圣灵充满了。 Dan gelombang yang ketiga adalah orang dapat Roh Kudus terjengkang ke belakang gitu ya. Dia jatuh ke belakang. Dia tidak sadarkan diri. 第三批人受圣灵就是向后坠落。 Ya, dia kelepek-kelepek kayak ikan. 好像鱼。 Nah, kalau sekarang kita lihat yang seperti itu kita bisa tahu kenapa? Karena kita bisa membedakan Roh Kudus yang benar itu seperti apa dan Roh Kudus yang seperti itu bukanlah Roh Kudus. 如果现在我们可以相比，哪一个是真正的领受那个圣灵，哪一个不是？
Tapi sekarang saudara ya, iblis semakin lebih luar biasa lagi. 但是现在魔鬼的动作就越来越厉 Ya, 害。 di luar sana mereka berkatakan saya dapat Roh Kudus, bahasanya bisa mirip dengan bahasa kita, tapi sebenarnya itu bukan bahasa yang sama seperti kita. 别的教会也是受圣灵，他们的灵言就好像我们在这儿领受的圣灵， Ya, 但是其实不是。 itu bisa kita rasakan ketika kita menumpang tangan di anak-anak Kanaan, anak-anak gereja lain gitu ya. Kita lihat ada hal yang berbeda, mirip tapi tidak sama. 就是我们如果在迦南学生按手，或者别的教会的按手，我们会感觉到有不一样的。 Ya, dan itu adalah bahasa yang dipelajari gitu ya, bahasa yang ada kelasnya. 那就是可以学习的灵言。 Nah, jadi kalau kita perhatikan bersama-sama pada hari ini, inilah sejarah gereja setelah zaman para rasul, di mana biji sawi berubah menjadi pohon besar, dan juga tepung yang murni telah dikamiri oleh ragi. 这就是我们学习使徒教会的历史，就是芥菜种可以变成一棵大树，还有学习这个面教。 Dan inilah masa-masa kegelapan di mana gereja semakin menurun karena perubahan yang dikuasai roh dan semakin baik ragi dalam sejarah gereja-gereja dunia. 这就是教会最黑暗的时期，因为它被灵控制，有很多面教。 Nah, kiranya segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 荣耀归于神，阿门。